salam sejahtera. Okey, kita sambung apa yang kita sedang perhatikan dalam pasaran semasa. Jadi berdasarkan struktur semasa Nasdaq seperti yang nampak sekarang, we are looking at movement ini di mana RSI dia nampak dia dah break di struktur kan. Okey, ni dah break struktur ini. Maksudnya kita dah ada pergerakan ini. Dah ada 3 wave ya. Jadi sama juga seperti yang lain-lain ni, kita akan habiskan untuk ini dalam 3 wave. Ya, jadi kita jangkakan akan ada a bit of correction dalam pergerakan indeks pada malam ini, dan itu bermaksud untuk USD JPY. USD JPY, adakah itu bermaksud yen pair nak naik? Sabar dulu. Itu bermaksud untuk USD JPY, kita akan lihat a bit more weakness dalam ABC. Dia tak pecut. Dia tak pecut ke bawah. Apa tadi? You were looking at AUD JPY. AUD JPY akan buat yang lebih besar di sini. Ini akan buat lebih besar di sini. 1, 2 dan 3. Dan sekiranya dia break ini, kita akan habiskan ini sebagai either A, B atau C untuk W, ataupun banyak, kalau setakat elite wave banyak benda kita boleh buat kat situ. Ini 1, ini 2, kecil-kecil ni curi 3, 4 dan 5, ini 1, ini 2, either one. Ada banyak boleh lukis kat situ lah. Okay, looks like more A, B dan C. Maksudnya kita akan ada correction yang lebih sikit, lebih sideways, tak pecut. Tapi arah dia masih ke bawah. Anda jangan pergi long dia pula. Belum masanya. Kalau dia break ke atas, ini B saja, dan dia masih ke bawah. Kalau dia break ke atas. Faham? Okey. So, kita masih secara besarnya dalam dollar dynamic, but at the same time, kita akan nampak kecil-kecil ni akan ada yen dynamic, akan ada negatif dollar dynamic bila dollar tengah buat correction. Jadi, indeks anda tak buat apa dahulu. Stay on the side. Everything clear, semuanya dalam whatever saya tengah tunjuk dekat chart sekarang, a bit of update dekat yen pair a bit, but masih ke bawah untuk yen pair. Akan ada correction lah, takkanlah benda tu jatuh macam tu je. Dia akan ada correction. Dan dollar pair pun sama kan. Dan correction dekat dollar pair, sekiranya anda nampak anda nampak macam U-shape ni kan. Ni yang kita bincangkan sebelum ni kan. U-shape ni kalau dia membetulkan struktur ini, kita nampak 1, 2, 3, saya akan cari untuk long. Kalau dia membetulkan struktur tu. Sekarang tak ada. Sekarang ni tak ada. Ni tak ada. Kalau dia betul macam ni, lain dia macam dia kan. Then saya cari. Sekarang tak ada. Kan? Berakhir dengan divergence, dah ada dah. Ni dah ada divergence. Kita boleh habiskan dia sebagai 5. Ataupun sebagai diagonal. Macam-macam boleh buat kat situ. Sebagai 1. Ini 2. Kalau dia macam tu, saya long dia. Lain daripada tu tak. Lain daripada tu tak ada. Okey? Boleh ada soalan? Okey, kita masuk topik kita dulu. Kita cerita sikit, kita sambung sikit apa yang kita bincangkan sebelum ni mengenai satu, 2, 3, 4 dan 5 indices. Mengenai indeks Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kita habiskan satu-satu.
sekiranya indeks naik dan pada waktu itu kita adalah dolar tengah naik, anda nak trade apa? Ini kita dah cerita semalam kan. Kalau kita dapati, kita sedang lihat indeks naik, dolar pun naik bersama dengan indeks. Pergerakan dolar tak pecut, tapi dia akan kalau kita ada dolar yang macam ni, dia dah masuk wave 3. Dolar, kita tengah tengok dolar buat benda ni. Sedangkan indeks dalam wave 1. Dolar tengah buat wave 3. Ataupun C, tak kisahlah. C atau 3, tak kisah. Tapi ada dapati dolar sedang buat momentum. Kalau masa itu anda trade dollar pair, anda trade EU untuk short, anda trade GBP untuk short, anda trade U-Shave untuk long, but not exactly kepada commodity dollars. Anda juga boleh untuk nak long euro, untuk nak short euro AUD. Anda boleh masuk kepada crosses antara dollar pair dengan dengan commodity dollars. Sebab commodity dollars disokong oleh pergerakan dekat pasaran saham. Boleh? Kalau kita lihat, ini diikuti oleh negatif dolar. Maksudnya dolar tengah jatuh dan dia dalam wave 3. Some sort of wave 3. Ataupun C. Masa ini, masa indeks tengah naik, masa itu anda pilih apa? Ini adalah EU untuk short. Ini adalah AU, anda akan long. NU, UCAD untuk short, ini adalah untuk long. Itu dolar spesifik. Ada soalan tak yang ini? Sebelum kita pindah, sebelum kita masuk ke topik kita. Saya habiskan wave 1 je hari ini. Minggu depan kita sambung kepada wave 2. Soalan Wimon ataupun Sunbi semalam. Wimon, kenapa wave 2 yen dynamic ataupun dolar dynamic? Itu wave 2. Bergantung kepada correction dia. Adakah dia 3 ataupun 5. Ada soalan tak mengenai wave 1? Wave 1 sifat dia, pergerakan dia sama ada dia motif ataupun diagonal. Dia tak perlu jadi motif 1618. Itu wave 1. Ada soalan tak untuk wave 1? Itu sifat-sifat wave saja sebenarnya. Anda faham sifat-sifat wave? Anda faham bahawa wave 1 boleh jadi diagonal, leading diagonal. Dan anda perhatikan apa yang sedang berlaku dekat dolar. Subjek asal balik ke Zul? Subjek portfolio dah habis ke? Masa ke semasa saya habiskan yang ini. Subjek portfolio kita sentiasa cover. Masa dalam minggu depan ni kita ada subjek portfolio. Tapi saya habiskan benda ni satu-satu wave. Satu-satu wave. Ada soalan tak? Ini adalah masanya yang digelar sebagai fixed dynamic. Semasa fixed dynamic kita boleh tengok positif ataupun negatif dolar. Ada soalan? Okey, kalau tak ada. Kalau tak ada soalan, kita teruskan Okey. Kita masuk kepada topik kita. Dalam kita kan tiap kali start
daripada 1 sampai nombor 5 Pian, kita akan sentuh mengenai portfolio. 1 sebagai pengenalan dulu yang hari ini, kita balik pada topik 1 ni, pembentukan minda ni. Topik portfolio adalah dalam kawasan dalam 1 sampai 5 ni. Lepas tu 6 sampai seterusnya adalah kepada teknikal. Cumanya saya nak habiskan pasal market dynamic tu. Okey. Pembentukan minda pedagang dalam talian. Nombor 1, fahamkan anda melabur dalam dagangan. Anda bukan bekerja sebagai trader. Itu benda yang paling simple yang tak ramai faham. Ya. Anda bukannya bekerja sebagai seorang trader. Tak kisah anda seorang full-time trader ke, dia menjadi macam aku full-time trader dan dia ingat dia bekerja. Apa bezanya? Bekerja dengan berniaga tak sama. Pedagang runcit, peniaga runcit sama. Tu kita. Pedagang institusi orang bekerja. Wimon, kita masuk yang wave 2 tu hari Isnin Wimon. Kenapa dia sekejap yen dynamic, sekejap dolar dynamic? Saya rasa dah faham kan? Kalau dia 3 wave, boleh jadi kecil-kecil dia. Kalau 3 wave tu zigzag, boleh jadi yen dynamic dalam yang kecil. Tetapi wave dynamic besar dia dolar. Itu je. Okey. Beza dua ni, satu bekerja, satu adalah orang yang buat bisnes. Anda melabur. Okey? Dan cara anda approach trading pun tak sama. Di mana kalau bekerja sebagai trader, anda kena trade. Saya full time kena trade, betul. Betul. Anda ada pilihan untuk nak masuk atau tak masuk. Itu yang anda kena faham. Oil memang view akan ke bawah ke? Tak, dalam triangle. Lemon saya tak tahu. Chart saya ada boleh tengok kan? Tengok chart saya dekat Discord. Kuatkan sikit dan kasarkan sikit suara biar ingatan tu masuk ke hati. Sabar Subi. Ya. Benda ni yang nampak asas tapi susah nak apply. Nampak asas tetapi susah nak apply. Saya jawab yang kepada minyak tu ya. Inilah chart minyak. Kenapa kita masih katakan minyak, kita ambil lah chart minyak US oil. Ini US oil lah. US oil air. Minyak anda tak trade sekarang. Ini adalah structure daripada March. I think ini recurrent kan. March punya structure. Sejak daripada March punya structure, tengok sejak daripada kita nak buka RSI ke bawah stokastik. Sejak daripada March punya structure ni, sejak daripada March punya structure, the whole thing kat sini adalah satu structure. Sini satu structure, ni adalah satu. Sini dua. Okey? Boleh? Okey. Sejak daripada tu, kita ada RSI yang paling tinggi dekat sini. Selepas tu berlaku divergence. Kan? Saya boleh letakkan ini sebagai 3. Ini sebagai 4. Dan sini sebagai 5. Itu minyak. Ataupun sini high. Sini atau sini. Sama je, tak kisah. Untuk minyak. Selagi dia tak ada, untuk kita katakan dia nak pecut ke atas, ini break ke atas macam ni. Kalau dia naik ke atas pun, kita nak habiskan wave 5 dan dia ke bawah. Itu saja untuk minyak. Struktur sekarang kat sini, seperti yang kita tandakan dekat ini, untuk minyak. Kita tadi time frame berapa? 3, 4.
Kita letakkan 3 kat atas tu. Sebab saya positif kepada minyak. Tapi bukannya pada sekarang. Bukan struktur sekarang. Saya nak buy minyak. Tapi bukan pada struktur sekarang. Kalau saya nak buy minyak, saya tak buy dekat atas ni. Saya akan tunggu dekat bawah ni. Itu saja untuk minyak. Kita jangkakan indeks akan ke atas, kita masih lukis minyak ke atas. Tetapi pada masa yang sama, kita masih sedang lihat kekuatan US dollar. Sebab itu saya tak dapat nak lukis minyak ni terus pecut ke atas. Itu sebab dia. Yap. Inflasi, kita ada musim sejuk dekat Eropah, dekat hemisfera utara, permintaan tenaga adalah tinggi. Kita tahu dalam industri, dalam industri, anda tahu pasal benda ni kan, less investment dalam exploration, less investment dalam pengeluaran minyak oleh US dan juga Eropah. I think you know about this kan, Pian? Investment dalam bidang ni dah semakin kurang, menyebabkan pengeluaran minyak dan more investment dalam green energy. Jadi apa yang berlaku adalah kita sedang pada fasa awal selepas Presiden Trump. Masa Presiden Trump minyak naik tau, minyak investment naik. Tetapi Joe Biden masuk dan dia daripada Parti Demokrat yang lebih kepada clean energy. Jadi investment kok. Jadi maksudnya harga minyak jatuh? Tak. Pada awal kita ada infrastruktur untuk green energy ni belum cukup. Dekat Eropah last 2 bulan, daripada dia punya windmill, penghasilan elektrik berkurangan disebabkan angin tak kuat. Lebih kurang macam tu lah. Weather tak kena lah dengan dia. Kita boleh cerita pasal green energy bergantung kepada alam untuk menghasilkan tenaga, tetapi sekiranya kita ada weather ataupun cuaca tak kena, dan kita akan ada problem dengan benda tu lah. The thing is, kita nak berubah kepada green energy, but infrastruktur belum cukup. Investment dalam minyak lebih rendah. Adakah harga minyak jatuh? Pada awalnya not now. Mereka dalam industri akan tahu benda ni. Betul kan, Tipian? Investment semakin turun, but at the same time, bila investment turun, pengeluaran minyak jatuh, permintaan masih penting tau, masih perlu. Penghasilan tenaga sekiranya energi masih musim sejuk dekat Eropah masih tak, dia basically macam ni lah. Kita nak balik kepada green energy, tapi infrastruktur belum cukup. Minyak masih perlu. Untuk shorter term bukan sebab Canada dollar, sebab US dollar. Canada dollar, Australia dollar, euro, apa semua ni follower. Bukan pasal minyak naik. Kita sudah dengar kan, minyak naik, UKAT jatuh. Minyak naik, UKAT jatuh. Ya ke? Kita selalu dengar benda ni kan. Minyak naik, UKAT jatuh. Minyak naik. Ni minyak naik. Ni apa? Minyak. Kita buka cat mana ni dollar pair? Allah, jangan saya buang sudah. Sekejap Ni cat apa ni? Sekejap. Kalau silap-silap kita buang cat. Itu euro, itu USD chef. Okey. Jangan kita tersilap buang, sudah mati aku kena lukis balik. Ni US oil. Okey, ni. Ni US oil. Ini UKAT. Apa idea yang selalu kita dengar kan? Kalau minyak naik,
UCAT jatuh, betul tak? Kalau minyak naik, UCAT jatuh. Betul? Minyak naik, UCAT jatuh. Tu kita selalu dengar kan? Soalan saya, adakah movement ni disebabkan oleh CAT ke oleh US dollar? Bukan sebab oleh CAT. Movement ini disebabkan oleh US dollar. Jadi kalau ini naik macam ni, kenapa ini masih naik? Kenapa ni masih naik? Kenapa ni tak jatuh? Kalau ini naik. Dia sebab US dollar. Bukannya ni. Bukannya itu yang kita selalu dengar minyak naik UK, tak, dia disebabkan oleh US dollar tertekan. Itulah. Itu sakit tu. Jadi boleh terang tak kenapa ni naik, ini pun naik? Tak kan? Saya faham. Correlation, bila anda guna correlation, perhatikan 3. Bukannya perhati spesifik satu-satu. Anda perhatikan 3 ni. JPY dan indices. Lagi satu yang kita selalu dengar kan, dollar index. Ni yang paling banyak orang terperangkap. Ni yang paling sakit. Dollar index dengan gold. Inilah yang bila dolar jatuh, gold naik. Tu antaranya. Betul, Baby Pip cakap macam tu. Tahu. Anda tengok bila dia tulis benda tu. Dan itulah masalahnya. Kita boleh baca, tapi kalau kita tak nampak dekat chart, kita nak ikut macam mana kan? Tak dapat. Kita trade, kita tengok dekat chart. Dia cakap macam tu, tapi dekat chart tak. Macam mana kita nak ikut dia? Kita boleh belajar dia dan kita faham. Bila UCAT naik, US dollar mahal, WTI, tapi minyak bukannya, international trade bukannya WTI tau. Dan in fact, minyak dia ada banyak grade. Banyaknya dekat world punya ni adalah Brent, bukannya WTI. WTI sweet oil tu dekat Texas, West Texas. Minyak dihantar. Dan actually penghantaran minyak dari Kanada ke US jatuh banyak. Disebabkan oleh masalah train dia nak hantar tu. So correlation dia tak cantik. Dia tak masuk. Dia ada correlation, tapi bias dia ada, tapi kita tak nampak dekat chart. Tengok Bitcoin. Itulah dia. Kan, saya pun sama, saya tahu. Saya pun mula-mula cari correlation dan menggunakan benda ni, tapi saya tak nampak. Okey, ni gold dengan ni. Saya habiskan dulu. Okey, gold. Ni adalah gold. Inilah dollar index. Okey, bila dollar index ni jatuh, gold ni naik. Betul? Tapi kenapa ini dan di sini? Ni dollar index jatuh, gold jatuh. Tak dapat. Kan? Anda tak dapat tengok 2. Anda kena tengok 3. Dollar, yen, index. Dollar, yen, index. Dollar, yen, index. Saya pun sama mula-mula kan buat benda ni, saya cuba untuk kaitkan 2. Tak. Yang lain contohnya, ni benda-benda yang selalu kita dengar dan surprise. Antara yang famous, antara benda yang famous, USD JPY dengan indeks.
Ni tengok. USD kalau indeks naik, USD JPY naik, indeks akan naik. Ni. Mana ada? Ni jatuh teruk ah. Tu lah. Jadi kita tak dapat gunakan correlation kalau dia tak berlaku setiap masa. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai rujukan. Tapi tak dapat buat satu-satu. Dia kena buat 3. US dollar, JPY dengan indeks. 3 tu. Ni yang paling famous dan ramai orang kena. Indeks jatuh, yen pair jatuh. Padahal dia naik. Indeks naik, yen pair akan naik. Dia jatuh. Pengsan. Indeks kripto. Okey. Benda ni jaga-jaga sikit. Ini yang paling famous. Ini yang paling famous. USD JPY jatuh, indeks akan jatuh. USD JPY naik, indeks naik. Ada satu lagi faktor kat situ. Dolar. Kenapa ni jatuh? Ni yang buka banyak mata, termasuk Sunbi tahun lepas kan. Sunbi 2 tahun lepas. Kita masukkan dolar. Dolar yang jadi cerita dia. Sekarang ni cerita dolar tau. Sekarang ni market, everything is about dolar pada waktu ni. Ni sebab dia. Ni cerita dolar. Bila dolar kat sini, USD JPY naik, ini masih naik, ni jaga-jaga. Ini jaga-jaga. Nampak tak? Ni jaga-jaga. Ni patutnya awal-awal saya dah tunjukkan benda lagi senang kan. Ini jaga-jaga. Ni jaga-jaga sikit. Kalau ini habis pergerakan dia, jatuh, ini tiruk. Bukan. Dia betul up, correlation betul up to a certain point, Aisyah. Bukan dia tak tipu. But kalau kita tak nampak dia dekat chart, macam mana kita nak kata benda tu betul? Masalahnya tak nampak dekat chart. Tu cerita dia. Pakai 3, dia tak dapat pakai 2. Sebab currency especially 2. Even anda beli indeks, indeks adalah indeks. Tengok ni chart ini US 30. Apa kat atas tu? Nampak tak apa mata wang atas tu? Belah kanan bawah publish ni. Dia dinamik, jadi betul ke sini. Okey, apa nampak tak kat atas tulis US dollar? Kecil belah kanan atas tu. Dia ada kena-mena dengan US dollar. Ada kaitan dengan US dollar. Kalau orang keluar daripada indeks, dia keluar kepada US dollar. Tengok kepada DAX. Apa mata wang atas tu? Euro. Dia ada kena-mengena dengan pergerakan euro. UK 100. Apa mata wang atas tu? GBP. Nilai dalam GBP. Itu dia ada kena, dia tak dapat anda cuma tengok indeks. Dia semua berkaitan. Semua ni satu. Semua ni adalah ni, dan anda kena tengok 3 benda. Dia tak dapat anda cuma tengok 2. UK minyak, USD JPY, indeks, tak. Nampak? Dia semuanya ada kaitan dan dia adalah 3. Iaitu indeks sebagai map. Anda tanya pergerakan sekarang ni, dolar ke ataupun yen yang mempengaruhi pergerakan indeks. Semuanya berkaitan. Tak dapat nak lari. Tak dapat lari. Tak habis kita punya topik ni weh. Kita skip lah Kita skip laju sikit. Setiap kali topik ni mesti orang tanya benda lain. Tak nak dengar benda. Benda ni yang paling penting tau. Reset otak kita dahulu. Masuk topik ni mesti kita soalan lain. Saya faham. Kan? Kita nak masuk apa? Betul.
sampai sebab dia dalam yen. Tu yang sampai 20 lebih ribu. yen 100, tolak 20 belakang dia. Orang tengok, uish, tingginya indeks kau. Okey. Topik ni yang paling penting. Dinamik benda menarik. Betul. Faham? Masuk topik tu je kita mesti soalan-soalan lain. Tak habis topik aku. Come on. Okey. First, reset otak anda. Anda bukan bekerja sebagai trader. Itu yang pertama. Dan ia adalah satu perniagaan. Proses perniagaan dia. Kita ada seorang kawan, Aminul. Lama tak nampak Aminul ya. Lepas Sabirasi mengajar erti kesabaran yang tinggi. Sabar. Okey, dia adalah proses perniagaan. Dan bagi siapa yang ambil dan dengar saya sebelum ni, dan anda tengok apa yang saya ajar, saya tak nak mengajar, saya berkongsi ya kepada anda semua. Dan bagi mereka yang dah memulakan ataupun anda berpindah kepada bidang perniagaan, anda akan nampak apa yang saya ceritakan ni sebenarnya bit and parcel of perniagaan. Anda kena faham bila anda letak duit modal dalam trading. Trading tu perniagaan tau. Anda berniaga online. Anda berniaga online. Apa produk anda, currency, komoditi, saham, indeks, apa-apa juga ke, dan anda guna broker. Itu platform, itu kedai, itu anda punya tempat untuk anda melakukan transaksi. Itu dia. Ya. Itu yang kita buat. Jadi anda kena lalui proses sebagai seorang peniaga. Yang pertama adalah anda kena tengok persiapan diri anda. Yang kedua adalah kepada sistem perniagaan anda. Dua ni. Dia bukannya, okey, jumpa orang, saya sama. Kita jumpa orang, kawan kita, engkau nak masuk saham tak? Tu saya dulu, tahun 97 dulu. 97 balik dari belajar, lepas tu tengok member-member kaya semacam je waktu market tengah boom awal tahun 97 dan tengok seorang ni duk tukar-tukar kereta, 2 minggu tukar kereta. Dia punya masa tu BMW 3 series, 318, 320, 325, waktu tu lah AV22. Siapa ingat dia punya model waktu tu dia tukar 2 minggu sekali, ataupun dia beli lepas tu dia simpan, lepas kita datang rumah dia ataupun dia call tau. Waktu tu handphone, kalau anda call orang, anda kena call, anda kena bayar. Tak kisah, waktu tu lah. Dulu Dan the thing is, pada waktu tu, anda tak suka orang call anda. Siapa ingat handphone zaman tu? Siapa ingat tahun 97? Saya nak ceritakan sikit apa kena-mengena benda ni. 97, waktu tu orang call anda, 97 orang call anda pun bayar. Anda angkat call dia pun anda bayar, betul tak? Dulu. Zaman simpan nombor phone dalam kalkulator saintifik. Tiap minggu. The thing is, dia call, dia duk selalu, Mamat ni dia tak kerti nak SMS. SMS pun berbayar waktu tu kan. 20 sen. The thing is, dia call, dia suruh kita pergi rumah, tahu tak sebab apa? Kau tolong pakai kereta aku, rosak bateri dia. Tak lahir lagi. Astaghfirullahaladzim. 8250 Nokia tahun 2000. 8. Saya 6610 Primero BX. Siapa ingat Primero BX tu? Primero BX. Boleh letak kertas timah, boleh dengar orang lain cakap. Masa tu handphone berat. 8250. Saya Nokia BX. Primero Nokia ke apa dah? Primero, bukan Nokia, Primero BX. Apa phone tu dah? Primero BX tu letak kertas timah kan? Anda boleh dengar orang depan, orang punya phone. Dia boleh jadi receiver. Dulu. Macam-macam kita dengar. Malas nak cerita. Kan? Sekali tu dengar dengan mak sekali kan. Kawan rupanya. Adalah tak nak cerita.
Okey. Kenapa saya ceritakan benda ni? Saya pun serupa kawan tengok dia, kita pun tanyalah, kau buat apa? Mak saya pun mak saya kerja bank tau. Waktu tu dia pun bagi tahu engkau melaburlah dalam saham. Aku bagi kau modal. Dia bagi saya RM10,000. Dan saya pun ada dengan RM10,000 ni nak letak mana. Tak tahu apa, member pun ajak. Masuklah saham. Tu saya. Tak ada cerita inventory diri ni. Tak ada. Memang tak ada. Ada modal, ada ni je. RM10,000 dan saya ada plenty of time. Waktu tu kalau ada terima call dari bank nak suruh anda berhutang. Bukan nak suruh bayar hutang macam sekarang. Betul tak? Masa tu rambut macam ni. Masa tu rambut besar. Pakai vacuum cleaner pula apa? Ni. Hair dryer. Gel penuh. Spray lagi. Kalau cicak jatuh, terkorban cicak tu. Kena panaskan kawan. Mau tak jumpa kawan dia, tengok kaya semacam. Kita baru balik study, tak ada duit. Mak bagi RM10,000. Jadi kita pun ada, kita ada benda ni, kita ada masa. Memang tak ada buat apa. Tapi yang ini tak tahu. Kita tengok kawan, kita tengok kaya je. Jadi jumpa dia ajaklah. Tu hari kedua saya balik Kuching. Ni hari kedua saya balik Kuching. Sebelum tu saya seminggu dekat KL. Lepas tu baru balik sebab mak bapak saya tunggu. Balik dari luar negara study kan. Mak bapak pun tunggulah kat KL. Saya dari Kuching. Lepas tu cuti ikut dia orang, ikut mak bapak dating, kita pun ikut dah kan. Lepas tu balik Kuching. Jadi hari kedua, hari pertama tadi jumpa kawan tu yang dia, kau tolong datang rumah aku, mak bagi handphone. Lepas tu tolong datang rumah aku, kau ambil kereta pakai. Kau ni dulu dia nak ke mana pun kita yang bawa. Sekarang ni kau jumpa dia, kau nak pakai kereta, kau nak pakai duit banyak. Kita pun pelik, dia ni kerja apa kan? Saya main badminton, kawan badminton. Dan the thing is, kita nampak dia orang, geng-geng kita orang, geng-geng yang badminton saya ni kaya semacam tau. Saya pun teringin dah nak tengok kan, apa dia orang buat. Dia orang cakap, okey, besok ikut kita orang, lunch. Pergi lunch, waktu tu yang duit dah ada, mak dah bagi RM10,000 tadi, mak suruh main saham. Saya pun tak reti apa, aku nak main saham kat mana kan. Dan jumpa kawan-kawan ni, lunch dengan dia orang, dan dia orang pun cakap, kau buka satu CDS account. Waktu tu CDS account. Jadi saya pun ada duit kan, letaklah dekat satu tempat ni kan. Dan kita pun dengar lah dia kata buy apa. Kita waktu tu nak beli apa, anda call tau, tak ada laptop, tak ada PC, tak ada. Kita call Remizer pun kawan, member sama badminton, Rashid Siddiq. Member pun kawan kan. Jadi call dia, Remizer pun kawan, memang sama makan tadi. Buy ni, dia cakap jangan buy tu kan, kau buy ni. Okey, kita tak tahu apa, cat apa semua saya tak tahu, company apa pun saya tak pernah dengar tau. Tak pernah tahu. Memang tak ada benda-benda ni. Sistem memang hampir tak ada. Apa sistem saya? Saya dengar dia je. Dia kata buy, saya buy. Dia kata sell, saya sell. Okey, itu berlangsung selama lebih kurang sebulan, 2 bulan. Saya ikut je kan. The thing is, saya buat duit. Boom market. Betul? Dia jatuh, kita hold dia naik. Waktu tu harga naik je, kita pun seronok lah kan. Manalah kita faham apa benda. Saham apa saya beli pun tak tahu. Tahu-tahu dapat statement. Dia tolak charges kan. Itu je tahu. Apa benda saya beli, apa pun tak tahu. Pergi withdraw. Waktu tu tahu withdraw je. Tak tahu. Depo tadi kan, duit bagi kat orang. Suruh dia pergi bank. Bank kat dalam bangunan tu je. Kawan juga kerja kat bank yang makan sekali yang kita tadi. Kita cuma sign. Waktu tu nak buka bank account, bank officer tu datang, kita letak sign dapat. Sekarang ni nak pergi buka account macam-macam cerita kan. Dulu tak. Dulu jumpa dekat luar tu dah apa. Itu dulu. Sistem tak ada, tapi dekat diri ni modal ada, masa ada. Ni cerita biasa kita semua kan.
Sistem tak tahu. Dah letak duit kan, dapat duit 2 bulan tu, kaya aku. 10,000 tadi jadi cerita bulan bintang sikit lah. Waktu tu boom market, anda masuk apa pun dia naik kan waktu tu. Waktu tu apa pun tak tahu, cat tak tahu. Saya ingat cat tu apa tahu. Kalau ada duduk dekat satu exchange, ni kat Kuching lah kat Kuching, kan ada bot besar tu. Saya ingat tu cat. Saya ingat itu cat, tak tahu apa tu. Nampak yang ada merah, ada orange, ada hijau. Hijau apa dah tak ingat dah kala dia. Saya ingat itu cat. Nampak hijau, beli. Nampak merah, tunggu petang sikit, beli petang, besok jadi hijau. Itu je saya faham. Lepas tu crawler. Kan dekat tepi-tepi bangunan tu kan dia ada TV, ada monitor kecil-kecil kan. Dia ada nama-nama dia, TL lah apalah. Kita pun tengok apa benda ni. Hijau, bagus ni. Kita tengok macam tu. Call advisor, tanya, bagus tak yang tu? Hijau, saya nampak hijau ni. Bagus. Beli. Dia pun beli. Duit cukup tak? Cukup. Beli. Masa tu market tengah cantik. Sistem apa? Sistem hijau. Apa pun tak tahu. Tapi buat duit. Sebab apa? Sebab market tengah boom. Kita tak tahu apa benda waktu tu. Tak faham. Tapi saya buat duit. Tak tahu. Itu memang cerita bulan bintang pada waktu tu. Kalau dia tak bagus sikit, hold, lama sikit, dapat ada naik nanti. Apa pun tak tahu. Cat pun tak pernah tengok. Waktu tu, sekali, lepas tu saya cuba untuk ambil kursus sebagai, kita tak buat apa, duit ada kan. Lepas tu ambil lah kursus jadi assistant kawan saya tadi. Remiser ni ke kawan, kita jadi assistant dia. Dia pun main partner saya badminton. Sistem hijau. Apa pun tak faham. So the thing is, saya pun ikut kursus semua ni, barulah tahu apa bentuk chart, Y axis, X axis, apa benda lah. Dulu adalah tengok kat sekolah, tengok chart kan. Tengok chart. Dan waktu tu chart, anda nak dapat data untuk chart, anda kena bayar tau. Jual gilo. Anda kena bayar. Dulu chart tak free tau. Anda kena bayar data untuk chart tu. Kecuali akaun anda certain jumlah, barulah dia orang bagi chart free. Betul tak? Siapa yang dulu saham anda faham benda ni dulu tak ada. Dulu anda nak dapat chart tu berbayar. Kecuali akaun anda certain jumlah, baru dia bagi free chart. Tu dulu. Kan? Mana dekat handphone mananya ada tulisan merah message tulisan merah. Dan lepas tu baru dia jadi grey kan. Nak tengok internet guna phone. Dulu sengsara nak tengok. Sekarang ni terus dapat tengok YouTube. Tu dulu. Okey, kenapa saya ceritakan benda ni? Ilmu tak penting dalam trading. The thing is, apa yang saya buat pada waktu tu memang buta sahaja. Memang buta-buta. Dan it was purely luck. Purely luck. Pure luck. Apa pun tak faham. Kalau saya letak diri saya balik pada waktu tu, saya tak buat apa saya buat waktu tu. Gila, letak je duit. Berapa? Remiser kata kau ada 10 ribu lagi. Pakailah 10 ribu. Kita tak faham. Kalau dia loss 10 ribu. Tak faham apa. Kau ada untung ni 30 ribu. 30 ribu. Belilah. Nak beli apa? Kau nak beli. Dia pun, okey. Kita main ikut dia. Tak tahu apa. Apa pun tak tahu. Dia pun, betul ke? Betul. Dia kena sebut tau. Suggest apa counter. Ya. Nanti dia datang, kita sign slip. Kita dalam building yang sama. Itu waktu tu, memang apa pun tak faham. Tapi untung, waktu tu market tengah naik. Itu nasib baik. Kalau saya letak diri saya balik kat situ, tak, aku buat macam tu. Gila. Duit letak, expose. Kalau saya tengok, saya ada rekod-rekod yang tu, yang lama-lama. Saya tengok balik exposure saya, ada yang masanya sikit nak bust habis akaun tu. Tapi kita tengok, merah hari ni, boleh beli lagi. Call remiser kata, tak dapat, kau tak dapat nak beli. Suara dia, kita dah tengah buat duit, kita tak faham, kita nak loss tau.
Oh, ya ke? Okey lah. Besok boleh beli tak? Besok, tengok macam mana. Kau datang sini balik esok. Okey. Kita tunggu dia makan. Dia tiba-tiba dia baik belanja kita makan. Kita pun okey lah. Rupanya kalau kita nak boom, nak bus, kita tak faham. Tu waktu tu. Jadi tak ada sistem. Bila saya waktu tu memang tak faham apa, statement apa pun tak faham. Tak faham. Dia macam statement bank bagi siapa tak pernah trade saham, dia macam statement life insurance anda ataupun anda punya statement bank, tu CDS lah. Dan the thing is, kepercayaan tak ada, apa pun semua tak ada. So dan saya bernasib baik bila saya actually ambil kursus dan saya keluarkan, so saya tak ada masa untuk nak trade, nak bagi tahu member saya suruh masuk keluar market. Dan saya start membeli rumah pada waktu tu dengan bapa saya, beli rumah dan keluarkan duit saya lah, keluarkan duit semua dan bagi kepada orang tua dan membeli rumah. Siapa tahu Taman Sukma dekat Kuching, bapa saya bagi saya kongsi dengan dia untuk beli. Sebab waktu tu Sukma houses offered pada harga yang murah, jadi saya pun bagilah kepada bapa saya. Itulah rumah pertama saya yang kalau anda nak tahu, itu sebabnya saya property ni. Okay, the thing is, lepas tu market jatuh. Saya tak ada dalam market. Nasib baik. Itu memang nasib baik tau. Memang nasib baik. Jadi apa yang saya belajar daripada cerita tu? Purely apa yang saya buat pada awal penglibatan saya dalam financial market adalah pure luck. Dan saya ketagih. Tak faham pasal risiko, masuk, tak reti nak rugi, tahu untung. Tapi memang untung sebab pasaran masih tengah boom waktu tu. 5 minit lagi Dulu sambil kerja regular. Tak, pada awal tu saya bisnes Sunbi. Saya cuma bekerja pada tahun 99. 99. Tahun tak 97. 98. 97 tu market jatuh. 97 market jatuh. Dulu. Lepas tu saya bekerja lah 98, 99, tahun 2000. Sambil tu ada bisnes lah, saya ada buat bisnes. Okay, jadi apa pengajaran yang saya nak kongsikan kepada anda? Yes, ada masanya nasib tu membantu kita, tapi kita tak dapat nak bergantung kepada nasib. Anda tak dapat bergantung kepada nasib. Seriously. Apa yang kita buat sebenarnya dalam bidang ini adalah satu pelaburan. Dan apa yang anda buat adalah anda berniaga, di mana anda berniaga kepada, anda melabur kepada sistem anda. Untuk nak berniaga, modal anda kena tetapkan berapa modal. Tak dapat jenis yang bulan ni aku ada $200, depo dapat berapa. Tak. Anda kena tentukan berapa sebenarnya modal anda, buat bajet anda. Tentukan masa yang anda akan luangkan. Jangan depan cat sentiasa. Dan tetapkan, work on your belief proper kepada bidang ini. Ini bukan skim cepat kaya. Ini bukan, tolong, ini sama macam bisnes lain. Jadi buang own business masuk ke saham. Tak. Bisnes tetap bisnes, saham tetap saham. Bisnes tetap bisnes. Saya jenis tak dapat duduk diam tau, duduk senyap je Sunbi. I have to do something. Saya tak dapat tak buat anything. Saya jenis yang tak ada. Saya mesti ada gila saya. Kalau tak gila perfume, gila game. Saya mesti ada something yang saya buat. Saya tak dapat jenis duduk tak buat apa. Tu saya. Saya mesti ada gila saya. Saya ada satu benda yang saya gila. Tu saya. Tak dapat nak senyap, tak buat apa. And apa, inilah benda-benda dia lah.
Time 1998 saya baru nak ambil dari kampung bawa masuk Malaysia, nak masuk tadi. So, mak ambil, oh okey, nasib baik kenal abang. Kalau tak kan kenal pun trading ni. Okey, okey. Habis. Okey, jadi paling penting dalam semua elemen ni adalah anda. Sistem, yes, semua sistem bagus kalau nak tahu. Tapi untuk nak berniaga, anda kena kenal diri anda. Kenali, ya, siapa, kat mana anda nak place diri anda sebagai peniaga ni. Where you stand. Sama ada anda sebagai seorang full time, part time, atau apa-apa time yang anda nak luangkan kepada trading. But full time doesn't mean anda full time depan chart. Tak. Bagi mereka yang ni, anda akan dapati kadang-kadang lebih banyak anda trade, lebih banyak anda rugi. Terutamanya kalau anda, there will be period di mana anda akan loss. Dan anda tambah kepada losses anda. Trader lagi lama anda buat benda ni, anda akan faham apa saya maksudkan. Tentukan modal sebenar anda. Anda tak dapat jenis bulan ni aku ada $200, $500, depo dapat apa-apa. Tak. Buat anda punya budgeting. Dan perkara paling penting, tolonglah buat benda ni. Inilah benda yang paling penting dalam semua bidang ni. Semua benda ni. Jadi harus bersyukur kenal yang pure, mau orang pintar, bukan kena scam. Buat benda ni. Buat benda ni. Bidang kita pun susah nak kata sendiri. Tak semestinya dia pandai, dia boleh ni buat duit. Tak semestinya dia tak pandai, dia tak buat duit. Dalam bidang kita ni, yang paling penting adalah anda kenal siapa diri anda. Itu saja. Saya okey je. Saya memang ada je. Jumpa je. Jumpa je. Saya kalau tak ada COVID ni, datang je jumpa saya. Buat yang tu dan buat anda punya belanjawan. Tentukan masa anda dan simpan rekod, ikut jadual. Okey? Kita tak dapat nak lama sangat, kita dah ambil masa dah ni. Ingat, anda adalah seorang pelabur yang melabur dalam satu sistem dagangan dan anda cuma ikut dia. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, dah dapat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Kita sambung pasal market dynamic. Kita tu akan dibuat hari-hari, ya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa pada minggu depan. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.